Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita hamba-Nya ujian demi ujian dengan penuh hikmah dan penuh pedoman. Lalu kita ini sebagai umat, sebagai hamba, perbanyakkanlah melafazkan kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang bersusah payah menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Lalu kita ini sebagai umatnya perbanyakkanlah melafazkan kalimah salawat, lafaz salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Tuan Imam, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini kita dah masuk pada 15 Syawal 1444 Hijrah. Maknanya berbaki dalam 15 hari lagi untuk kita mengakhiri satu bulan yang padanya ada beberapa perkara besar yang perlu kita faham dan untuk kita amalkan, terutamanya berkaitan dengan ibadah puasa sunat dan juga ibadah sunnah kita menziarahi berkunjung di kalangan kita. Jadi pada pagi ini saya menggunakan risalah Ahsanul Zikri li Bayanil Adab fil Aidil Fitri, iaitu risalah Ahsan Az-Zikri pada menyatakan adab-adab yang berkaitan dengan Hari Raya Aidul Fitri. Kita tak bincang pagi ini tentang berkaitan dengan 1 Syawal ataupun berkaitan dengan malam Hari Raya, kerana perkara ini telah pun berlaku. Kalau kita lihat semua telah kita laksanakan, cuma adalah 1-2 isu yang kita dengar baru-baru raya ni berkaitan dengan solat sunnah Aidil Fitri, yang mana imam tu dia mengulang solat sunnah Aidil Fitri. Bagi saya itu taklah besar sangat isu dia. Dia hanya berbincang dengan jemaah untuk ulang ataupun tidak, itu ada hukum dia. Hak yang beratnya bila dia tengah sembahyang. Bila sembahyang tu dia terlupa takbir, lalu dia berhenti, dia pusing belakang jemaah, dia kata tuan-tuan kita ulang semula. Itu beratlah, dan itu berlaku. Dia kena balik kepada pemahaman kita tentang ibadah yang kita buat lah. Apakah ibadah kita buat itu fardu ataupun rukun ataupun sunat. Kalau sunat pun adakah ia am'ad ataupun hayat. Jadi pagi ini kita lihat pada perkara yang ke-17 terus. Kita jamin terus perkara yang ke-17, iaitu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebutan pada bulan ini, kalau kita lihat dalam hadis, Nabi menyebutkan dengan lafaz atau sirahnya Syawalin, Syawal. Tapi kalau kita nak sebut Syawal pun tak ada masalah. Cuma kalau sebut perkataan asalnya apa? Iaitu Syawal, tasydid pada waw, Syawal. Baik, kita baca 2 hadis dahulu sebagai muqaddimah. Yang pertama, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawwalin kana ka siyamid dahri, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu Al-Ansari, maknanya dia orang Ansar. Al-Ansari maknanya orang Ansar, orang Madinah. Meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa sunat sittan min syawalin, 6 hari di dalam bulan Syawal, kana qasiyamud dahri, maka ia menyamai seperti berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Imam Muslim. 1. Hadis yang kedua, an Sahlin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan
yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahad ghairuhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahad ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad. Daripada Sayyidina Sahla radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, iaitu pintu bagi orang yang berpuasa di hari kiamat nanti. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni dari segi bahasanya, dari segi lughahnya, iaitu diambil daripada kalimah Ar-Ray. Ar-Ray ni maknanya apa? Iaitu titisan hujan yang pertama. Itu maksud dari segi bahasa. Kiasan kepada mana-mana hamba Allah yang atas dunia ini melakukan ibadah wajib puasa dan juga sunat, dia memperbanyakkan puasanya, lalu setelah ia memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan ini, maka hilanglah dahaganya buat selama-lama. Itu kiasan kepada pintu yang dinamakan sebagai titisan hujan yang pertama. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Lalu diseru oleh malaikat kepada orang-orang ini, ainas saimuna, di mana mereka ni orang yang berpuasa atas dunia ni. Wa yaqumuna, lalu mereka berdiri, bangkit, bangun dan masuk ke dalam syurga melalui Ar-Rayyan. Dan tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain daripada mereka. Dan apabila mereka telah masuk ke semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dua hadis yang kita baca tadi menceritakan tentang puasa dan juga kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan dan puasa sunat. Hadis yang pertama menyebutkan tentang puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Kalau kita mendengar hadis tadi menceritakan tentang fadilatnya besar. Fadilatnya adalah menyamai puasa setahun. Di antara pandangan ulama, bagaimana mungkin untuk mendapatkan setahun itu, iaitu dengan cara disebutkan pahala puasa pada bulan Ramadan setiap hari diganda 10. Seperti berpuasa dia 10 hari. Maknanya kalau 30 hari bersamaan 300 hari. Lalu diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal bersamaan 60 hari. Maka jumlah keseluruhannya adalah 360 hari bersamaan dengan setahun. Sebab itu disebutkan al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu amalan, kebaikan yang kita lakukan itu bersamaan 10. Dan itu juga hadis, kalau tuan-tuan, terutamanya ayah-ayah yang mengikuti khutbah semalam, dia menyebut tentang hadis berkaitan dengan iaitu kelebihan ganjaran yang Allah nak bagi kepada orang yang berpuasa pada dalam Ramadan. Kita ulang sedikit, mungkin ibu-ibu tak dengar dan memang tak dengar pun. Kata Nabi SAW, berpuasa sebulan bulan Ramadan disamakan dengan berpuasa 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari selepasnya bulan Syawal disama dengan berpuasa 2 bulan. Maka yang sedemikian itu genaplah berpuasa setahun. Maknanya 360 hari. Itu yang disebutkan. Baik. Kalau kita lihat sekitar permasalahan tentang puasa 6 ni. Yang pertama sekali, hukum puasa 6 hari di bulan Syawal ni hukumnya sunat. Majoriti, jumhur para ulama menyebutnya hukum melaksanakan puasa selama 6 hari di dalam bulan Syawal hukumnya sunat. Melainkan ia adalah puasa qada atau puasa nazar, maka hukumnya wajib. Cuma baru-baru ni adalah orang menyebut tentang
bagaimana pandangan Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu yang menyebutkan bahawa hukum berpuasa pada bulan Syawal, puasa 6 itu hukumnya makruh. Tuan-tuan dengar tak video tu? Kalau kita lihat di sini, perkara ini telah pun dimuktamadkan, dimurnikan oleh para ulama untuk memahamkan tentang apa yang disebutkan berkaitan Imam Malik tadi. Yang pertama sekali itu adalah pandangan Imam Malik. Itu bukan disebutkan sebagai dalam mazhab Malikiyah. Kerana kalau kita lihat mazhab Malikiyah, terutama di kalangan para ulama Malikiyah menyebutkan bahawa puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sunat hukumnya. Adapun Imam Malik, dia berpandangan makruh itu disebabkan apa? Yang pertama sekali, dia merasa bimbang pada zaman itu sekiranya mereka tidak melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka tidak sempurna puasa Ramadan mereka. Itu yang pertama sekali. Dan kerana kebimbangan itulah, maka dia berpendapat bahawa puasa pada bulan Syawal adalah makruh. Dan begitu juga dia melihat pada suasana ketika itu, iaitu sunnah Ahlu Madinah, orang-orang Madinah. Kerana Imam Malik tidak melihat dan mendapati bahawa penduduk Madinah ketika itu dia berpuasa, mereka berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Itu pandangan dia. Adapun Imam Nawawi ataupun Imam Syafi'i, mungkin mereka nampak. Dan ilahnya juga gugur. Kerana apa? Kerana kalau orang yang melakukan itu, mereka faham bahawa melakukan puasa 6 bulan Syawal itu adalah sunat, maka sudah tentulah mereka tidak akan menganggap bahawa puasa 6 itu adalah wajib. Itu adalah pandangan yang disebut oleh imam. Kerana pada hari ini kita bimbang, ada orang dia tak mau puasa 6. Kenapa kamu tak puasa 6? Pasal dia kata Imam Malik itu bukan calang-calang orang. Imam Malik kata makruh puasa 6. Dia akan ke arah itu. Maka caranya adalah dengan memurnikan, memberikan kefahaman bahawa majoriti para ulama menyebutkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya adalah sunat. Baik. Dan melakukan puasa 6 Syawal itu bermula daripada 2 Syawal, dan turutan yang paling utama adalah berturut-turut. Maknanya 1 Syawal tu haram puasa, 2 Syawal tu mula sunat puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Itu turutan yang paling afdal puasa. Tetapi juga boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah sehingga genap 6 hari jumlahnya. Kalau kita melihat amalan orang-orang yang terdahulu lah, terutamanya kalau kita cuba tengok cek balik, mungkin makcik kita, mungkin ayah kita, mungkin tok kita, dulu-dulu kalau mereka mula daripada 2 Syawal, mereka puasa terus. Ada kenduri ke, ada jemputan ke, mereka akan puasa berterusan. Adapun kita ataupun yang lain yang ada keuzuran ataupun ada sebab-sebab yang tak boleh puasa terus, maka boleh memilih untuk berpuasa secara terpisah-pisah. Tambah lagi zaman sekarang ni macam-macam. Bukan saja ada jamuan raya kan, macam-macam. Daripada ada setengah tempat tu open house, ada open lorong pun ada, open office lagi, belum open masjid lagi. Macam masjid lah, sarapan rayanya lah, ada malamnya lah. Jadi bila nak puasa tu, maka boleh, iaitu sehingga akhir bulan Syawal, sebelum masuknya bulan yang seterusnya, bulan Zulqa'dah. Baik. Kemudian boleh menggabungkan niat puasa sunat seperti puasa 6 dan puasa sunat Isnin Khamis atau puasa hari putih. Boleh digabungkan niat. Kita puasa sunat 6 hari itu, niatnya sekali dengan puasa hari Isnin dan Khamis. Kalau jatuh berbetulan pada hari itulah, contoh hari ini hari Isnin, contoh kita puasa 6 Syawal tu hari ini, maka dapat puasa sunat Isnin. Kalau jatuh juga pada bilangan hari-hari putih, maka dapat juga pahala secara sekaligus. Punya nak bagi peluang kepada umat Nabi Muhammad SAW ni meningkatkan dan memperbanyakkan ibadah. Buat banyak sekali. Dan boleh menggabungkan puasa qada Ramadan. Boleh gabung puasa qada Ramadan dengan puasa 6.
tetapi akan atau lebih utama untuk dipisahkan di antara puasa wajib dan puasa sunat. Faham tak tu? Terutamanya ibu-ibu ataupun mana-mana yang ada keuzuran dalam bulan puasa. Bila dia qada tu dalam bulan Syawal, maka adalah lebih utama untuk dia mengasingkan. Maknanya buat dulu puasa wajib, puasa ganti tu, puasa qada tu, dan barulah diselesaikan puasa 6. Adapun Imam Ramli rahimallahu taala berpendapat kalau dia buat juga dia akan dapat pahala puasa 6 secara automatik walaupun tanpa berniat. Nampak tak tu? Maknanya kalau kita buat puasa wajib, puasa qada ni tuan-tuan, maka secara automatik juga masuk dapat puasa pahala puasa 6 tersebut. Baik. Dan kalau kita lihat sedikitlah sebelum kita masuk pada adab yang seterusnya. Semalam pun mungkin kita buat sedikit satu kronologi untuk kita faham keadaan-keadaan situasi bila mana kita berpuasa 6 ni, ada orang dia memilih untuk meneruskan puasa dia. Dan ini sebenarnya telah disusun pemahamannya kepada kita semalam. Mungkin kita nak tambah nilai kepada ibu-ibu yang ada pada pagi ini. Antara pertama sekali, yang hukum asalnya apabila dijemput, maka wajib kita hadir. Ini bukan perkara yang kecil ni, jemputan ni. Bila orang jemput kita jangan lagi satu trend orang sekarang bila dia kata, datanglah rumah ni, saya buat jemputan pagi ni. Sebaik-baiknya kita cakap apa? InsyaAllah kami akan hadir, insyaAllah kami datang. Ini tidak, dia kata, datanglah rumah kami. Dia kata, kalau ikutkan, esok ni banyak jemputan ni. Kalau ikutkan rumah kamu ni, rumah yang ke-10. InsyaAllah lah kalau sempatkan saya datang. Tak payah jawab macam tu. Kita kata insyaAllah ada kesempatan, saya datang. Cukup. Maknanya kita bersedia menerima jemputan tersebut. Apabila dijemput, kata Nabi SAW, di kalangan kamu ke dalam majlis jamuan, maka hendaklah dia memenuhi jemputan. Jika dalam keadaan berpuasa sunat, maka doakanlah tuan rumah itu. Jika tidak berpuasa, maka makanlah. Ini asalnya. Mana bila orang jemput kita, dalam kita berpuasa, maka berpuasalah. Dengan cara kita mendoakan keberkatan kepada tuan rumah. Cukup. Kalau kita tidak berpuasa, maka makanlah. Yang keduanya, bahawa undangan seseorang apabila dijemput, jika dia tidak menghadirinya dengan sengaja ataupun tanpa keuzuran, merupakan satu kesalahan. Maknanya tak ada sebab kenapa dia tak penuhi jemputan. Dan mereka yang berpuasa sunat diharuskan berbuka puasa. Bahkan sunat dapat pahala kalau berbuka seandainya tuan rumah itu tersinggung, terasa hati, kecil hati sekiranya jika tidak menjamah makanan yang telah dihidangkan. Kita pergi rumah saudara kita, dia beria-ia menyediakan makanan kepada kita. Dia rasa kita ni seorang yang dia nak raikan, seorang yang istimewa, lama tak jumpa, rindu, jadi dia sediakan makanan yang terbaik untuk kita. Bila kita sampai, kita kata minta maaf lah, hari ni saya puasa. Maka menyebabkan dia kecil hati atau dia kecewa. Maka ketika itu berbukalah, dan pahalanya adalah pahala sunat berbuka. Kerana untuk menghilangkan rasa kecewa tuan rumah. Faham tak tu? Kita letak dulu keadaan dia tu, situasi dia tu. Yang keduanya, jika tuan rumah yang menjemput tetamu atau didatangi tetamu padahal tuan rumah berpuasa sunat. Tadi tetamu. Yang keduanya, tuan rumah tu didatangi tetamu tapi tuan rumah tu puasa. Puasanya puasa sunat. Maka tetamu itu keberatan hendak menjamah makanan kerana tuan rumah puasa. Maka dalam keadaan ini, apa tindakan kita sebagai seorang yang mendukung adab-adab menerima tetamu dan kunjungan? Iaitu afdal bagi tuan rumah itu untuk berbuka dan makan bersama-sama dengan tetamunya. Sebabkan dia puasa, maka tetamu tak nak makan. Atau rasa berat, keberatan nak makan sebab tuan rumah puasa. Betul ya? Kita pun kadang-kadang ada perasaan tu kan. Dia jamu kita, tengok tuan rumah tak makan. Sebab apa? Tuan rumah kata, hari ni saya puasa. Dia pun tak maulah makan depan orang puasa. Maka sekiranya menyebabkan keadaan itu berlaku, maka afdal untuk tuan rumah itu meneruskan puasanya. Dan ini berlaku kepada Nabi dan juga sepupu dia, Ummu Hani.
Ummu Hani ni atau nama sebenarnya Faqirah binti Abi Talib, anak kepada Abu Talib, sepupu Nabi SAW, Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib, Ummu Hani ataupun Faqirah binti Abi Talib. Sebab tu kalau kita baca sirah dia, Ummu Hani dia rapat dengan Nabi. Kalau kita baca dalam hadis ni, semalam kita dengar hadis ni, macam mana boleh seorang perempuan ni rapat dengan Nabi SAW? Kalau kita baca pun kisah dia panjang lagi, tentang bagaimana lamaran Nabi SAW kepada Ummu Hani yang Allah tak izinkan keadaan itu berlaku atas sebab-sebab yang perjanjian yang telah dilakukan, yang telah berlaku. Nabi SAW dia pergi ke rumah Ummu Hani. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan ingat waktu dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, khilaf pandangan mengatakan Nabi diisra'kan tu daripada mana? Ada 3-4 pandangan yang kemudian Imam Ibn Hajar dia simpulkan kesemuanya berlaku keserentak. Yang pertama iaitu Nabi berada di dalam rumah Ummu Hani, iaitu anak kepada Abu Talib. Dibuka bumbung rumah, kemudian malaikat ambil Nabi SAW, bawa ke Kaabah, diletakkan di sebelah Hijr Ismail dan seterusnya. Itu kalau kita ingat lagi dalam Isra' wal Mi'raj. Maka Ummu Hani ni Nabi datang rumah dia dan beliau menghidangkan minuman kepada Nabi SAW. Setelah Nabi minum minuman tersebut, bakinya Nabi bagi kepada Ummu Hani. Lalu Ummu Hani minum minuman tersebut, dan kemudian Ummu Hani berkata, aku telah berdosa, maka mintalah keampunanku. Maka Nabi kata, apa dosa yang kau lakukan? Kata Ummu Hani, aku berpuasa dan aku telah berbuka. Nampak? Dia minum padahal dia puasa. Dia kata minta ampun tentang apa yang telah dilakukan kerana dia berpuasa tapi dia berbuka. Lalu Nabi tanya, apakah puasa itu puasa qada? Puasa wajib? Maka Ummu Hani kata tidak. Maka Nabi kata apa? Fala yadhurruki, puasa membatalkan puasa sunat itu tidak memberi mudarat kepada kamu. Maknanya dalam situasi ini memahamkan kita tentang situasi yang kita sebutkan tadi. Tuan rumah puasa, kemudian tetamu itu dia keberatan, terasa hati. Mungkin kalau tuan rumah berpuasa maka dia tak mau makan, maka sama-sama dia makan. Ini berlaku kepada Nabi dan juga sepupunya Ummu Hani radhiyallahu anha. Baik, kalau kita lihat lagi dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW berkata, aku membuat makanan untuk Rasulullah SAW, lalu baginda dan sahabat-sahabat datang. Maka apabila makanan dihidangkan, seorang lelaki daripada kaum berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, saudara kamu telah menjemput dan bersusah payah untuk kamu. Kemudian baginda menyambung sabdanya, berbukalah dan berpuasalah pada hari lain jika kamu hendak melakukannya. Ini saranan daripada Nabi. Dan akhir sekali, menurut kitab Mughni Al-Muhtad, seandainya tuan rumah tidak tersinggung apabila tetamunya berpuasa sunat, maka lebih utama untuk meneruskan puasanya. Jika dia berbuka puasa juga, tidak akan beroleh pahala puasa yang dilakukan. Kalau tuan rumah tak terasa hati, maka teruskan saja puasa. Dia faham, kita dengan dia faham dah. Aku kenal dia lama dah ni, 20 tahun dah kawan, 15 tahun dah kawan. Aku tahu dia rajin puasa. Tak apalah puasalah, aku bantai lah makanan dia dekat depan. Itu okey. Ini adab tetamu dengan tuan rumah. Berlainan halnya jika tuan rumah berpuasa dan berbuka kerana ingin menemani temannya makan, maka puasanya itu beroleh pahala walaupun dia tidak menyempurnakan puasanya. Masya Allah. Kerana dia menghormati, kerana dia menjaga perasaan saudaranya, walaupun dia buka puasa, dia tetap dapat pahala. Ini kelebihan yang Allah nak bagi kepada umat Nabi SAW yang sangat berakhlak dan beradab. Menurut para ulama, seseorang yang tidak meneruskan puasa sunatnya tanpa keuzuran adalah hukumnya makruh. Tak ada sebab, 2-3 situasi tadi tak berlaku pun. Puasa sunat, niat puasa sunat, sampai-sampai dia rasa tanpa keuzuran, aku buka puasa lah. Makruh. Perbuatan tersebut tidak disukai dalam agama kita. Dan ini bertepatan juga dengan apa yang Allah sebut, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Dan menurut pandangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i,
Orang yang tidak meneruskan puasa sunat, sama ada kerana keuzuran ataupun tidak, maka tidaklah wajib dia mengqadakkan puasa itu. Bahkan hukum mengqadaknya juga itu adalah sunat. Walau bagaimanapun, jika seseorang menghadiri satu majlis jamuan sedangkan ia berpuasa yang wajib seperti puasa qada dan puasa nazar, maka haram baginya berbuka. Kalau dia puasa qada, dia puasa nazar, haram kalau dia berbuka. Walaupun dia memenuhi jemputan umat, haram, maka dia teruskan puasa dia. Cukuplah baginya sekadar menghadiri majlis tersebut dan mendoakan keberkatan. Ambil balik hadis yang pertama tadi. Nabi suruh apa? Doakan keberkatan kepada tuan rumah. Kerana dia sedang berpuasa wajib, iaitu puasa qada. Ataupun nanti dia berpuasa nazar. Baik, selesai. Kemudian kalau kita melihat perkara yang berkaitan dengan risalah yang kita nak sebut, iaitu berkaitan dengan Aidil Fitri itu sendiri. Pengertian Aidil Fitri. Kalau kita melihat di antara kata-kata sebahagian daripada salafun as-salih, orang yang hidup pada zaman yang sangat diiktiraf oleh Nabi SAW, mereka bila mana mereka menyambut Aidil Fitri, perayaan, hari perayaan ni, mereka faham sungguh. Dan ini berlaku pada hari ini, bagaimana jauhnya masyarakat tentang pemahaman tentang Aidil Fitri. Cuba kita dengar antara kata-kata di kalangan orang-orang saleh berkaitan dengan Aid ini. Antaranya disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali yang menyebutkan laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah Aid itu bagi orang yang memakai baju baru, bukan. Aidil Fitri itu bukan untuk semata-mata berbaju baru. Innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Hanya saja Aid itu adalah orang yang bertambah ketaatannya. Satu. Yang keduanya, laisal aidu liman tajammala bil libasi war ruku'. Innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah Aid itu bagi orang yang indah pakaian dan kenderaannya, bukan. Kan raya kan kadang-kadang ada cenderung ke arah untuk berpakaian baru tu bagus, tapi cuma mungkin dia nak menunjuk-tunjuk baju baru dia. Mungkin baju baru dia tu adalah baju yang trending, baju yang orang nak beli tu fikir 2-3 kali, sepasang mungkin harga beratus-ratus ringgit, kan? Ataupun dengan kenderaannya. Tetapi sebenarnya Aid itu adalah bagi orang yang ghufirat lahu dzunub, yang telah diampunkan dosanya. Itulah pengertian Aidnya. Yang ketiganya, laisal aidu liman kasabu rabiah, innamal aidu liman wajadur rahmah. Bukanlah Aid itu bagi orang yang dapat banyak wang, hanya saja Aid itu bagi orang yang mendapatkan rahmah. Bukan semata-mata nak dapat duit. Kalau anak-anak hari ni nak dapat duit raya, boleh dapat duit raya, itu adat kita. Kita memang dah biasa. Cuma bukan tu tujuan dia. Ada satu perkara, satu keluarga datang, ramai-ramai datang. Budak-budak dia datang memang tunggu nak duit raya lah kan. Tapi kalau tunggu duit raya senyap-senyap tak apa. Ini memang dia nampakkan dia nak duit raya sangat. Ada satu, saya tak sebut lah, dia datang rumah ramai-ramai budak-budak ni. Bila kita bagi duit raya, masing-masing kata masyuk kata. Apa yang mereka tak tahu, dalam rambut tu RM1, RM2 je. Itu budaya budak-budak sekarang. Kalau boleh, ayah-ayah kena pesan juga, ibu-ibu pesan pada anak-anak. Beraya rumah pakcik-pakcik, bayar rumah orang. Jangan kita perangai macam tu. Macam dah dibudayakan, macam tak rasa segan. Dapat di rumah dia kata masyuk kan. Sebenarnya itu adalah semata-mata untuk meraihkan anak-anak kecil. Dan banyak lagi kata-kata yang disebutkan oleh salafun as-salih. Baik. Pada bahagian yang kedua, adab berziarah dan bersilaturahim. Pertama sekali, perbetulkan niat, ikhlaskan niat. Niat kita mengunjung ni, apa dia? Ni ada 15 hari lagi ni. Hari ni pun mungkin tuan-tuan nak keluar pergi mengunjung, open house, jemputan, walimah dan sebagainya. Yang pertamanya, kata ulama, perbetulkan niat kita. Betulkan niat kita mengunjung. Apa niat kita? Untuk menyambung silaturahim kerana Allah. Ini berlaku di dalam satu peristiwa di mana disebut oleh baginda Nabi SAW bahawasanya seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Maka Allah mengutuskan seorang malaikat. Dia kata seorang malaikat ni dia adalah bentuk manusia lah. Sebab tu kalau kita lihat tak ada manusia atas dunia ni
yang pernah melihat malaikat dalam bentuk yang original? Belum lagi. Melainkan baginda Nabi SAW yang kita telah sebut kisahnya bagaimana 2 kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asal. Adapun para sahabat Nabi yang lain tak pernah lagi. Kalau kita lihat dalam riwayat hadis bagaimana malaikat tu datang dalam bentuk seorang lelaki. Maka dalam hadis ini Nabi Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk jumpa dengan lelaki ni. Lelaki ni buat apa? Dia mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Lalu ketika bertemu, malaikat bertanya kepadanya, "Ke mana kamu hendak pergi?" Malaikat dalam bentuk makhluk, dalam bentuk manusia. Lalu lelaki itu menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Lalu kata malaikat, "Adakah sesuatu bagi nikmat yang engkau hendakkan?" Maknanya ada sesuatu yang lain. Ada satu interest, benda yang dia nak jumpa saudaranya kerana sesuatu nikmat. Apa jawab lelaki ini kepada malaikat? Kata lelaki ini, "Tidak hanya saja aku mencintainya kerana Allah." Nampak tak? Niat dia kunjung saudara dia hanya kerana aku mencintainya kerana Allah. Niat dia betul. Maka malaikat pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, bahawasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya." Perbuatan kita, niat kita, kunjung mengunjung, ziarah menziarah, datang rumah ke rumah. Contoh macam kita pergi program paraan malam tadi. Niat kita untuk apa? Niat kita nak makan saja ke? Betulkan niat kita. Niat kita ni untuk kita jumpa kawan-kawan saja ke? Betulkan balik niat kita. Itu semua sampingan, benda yang datang kemudian. Tetapi niat dia kalau nak dapat pahala, kelebihan seperti mana kita baca dalam hadis ni, niatkan nak jumpa dengan tuan rumah ni adalah untuk menyambung silaturahim, dan aku mencintai saudara aku ni, aku mencintai jiran aku ni adalah kerana Allah. Maka kata malaikat, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya kerana Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kelebihannya. Perbetulkan niat kita. Banyaklah kelebihan. Kadang-kadang orang perempuan dia banyak kekangan. Orang perempuan kadang-kadang dia tak dapat nak buat benda-benda ni. Macam dia puasa senang mungkin tak sempurna dan sebagainya. Bagi orang perempuan, Nabi janji lebih besar. 4 perkara yang dilakukan terutamanya kepada seorang isteri. Nabi beritahu apa? Maka pada akhirat nanti dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai. Masya Allah. Yang mana dia suka pintu dia nak masuk, silakan. Ini bukan suami janji, ini bukan ustaz janji, ini Allah dan Nabi yang janji. Apa dia? Kata Nabi SAW, bagi orang perempuan, bagi isteri, buat 4 perkara. Kadang-kadang ibadah kita terbantuk dengan banyak benda, keuzuran dan sebagainya. Yang pertama sekali, solat fardu 5 waktu. Jangan tinggal. Pegang 4 ni, pegang. Suami-suami sebenarnya boleh pesan pada isteri-isteri. Kan kadang-kadang waktu hari raya kan, selalunya kita buat apa pagi raya? Bermaaf-maafan. Dan itulah ada yang kita buat tiap-tiap tahun. 12 bulan dia hidup dengan suami dia, 11 bulan tu dia tak pernah minta maaf. Dia tunggu bila minta maaf? 1 Syawal. Itu pun kalau Allah panjangkan umur suami dan isteri dia. Trend orang ini. Buat salah bulan lain, ada orang ego, ada orang yang kata malas nak minta maaf, nanti hari raya dia minta maaf. Alhamdulillah, budaya yang kita buat itu juga sekurang-kurangnya dia menzahirkanlah perbuatan maaf, saling maaf, memaaf ini. Bagus, Alhamdulillah. Cumanya kebiasaannya setahun sekali itu perlu diperbetulkan lah. Bila mana kita buat salah, sama ada suami buat salah pada isteri atau isteri yang buat salah pada suami, maka sebaik-baiknya kita minta maaf, ungkapan maaf tu yang terbaik. Tapi tak salah juga kalau kita nak pesan. Sebab kadang-kadang bila kita satu suasana yang khas pada pagi raya tu, pada suasana yang kalau kita bagi atau tuturkan kata-kata, dia akan memberi kesan terus kepada seseorang. Antaranya kita boleh sebut pesan seorang suami, kadang-kadang dia tak reti nak pesan pada isteri dia. 20 tahun dia hidup dengan isteri dia. 30 tahun dengan isteri dia. Dia tak pernah berpesan tentang agama kepada isteri dia. Tak pernah pesan ataupun membaca satu hadis kurang-kurangnya untuk memberi motivasi kepada sang isteri yang akan menemani hidup dia sampai dia mati nanti. Antaranya hadis ni.
kita pesan pada isteri kita, dan kita sama-sama sebut perkara ni, 4 perkara Nabi janji. Abang tak janji, tapi Nabi SAW yang janji. Kamu wahai sang isteri, kalau buat 4 perkara ni, kamu masuklah mana-mana di dalam syurga melalui pintu yang mana-mana kau sukai. Apa dia Nabi kata? Yang pertama, wahai isteriku, jaga sembahyang 5 waktu ni, solat fardu 5 waktu. Yang kedua, berpuasa Ramadan. Yang ketiga, jaga maruah, jaga harga diri kamu. Orang perempuan bila dah beristeri atau dah bersuami ni tuan-tuan, dia lain waktu-waktu bujang dia. Kalau dia bercakap dengan lelaki ajnabi yang bukan mahram dia, maka lenggok suara dia juga perlu diperbetulkan. Bukan kata kasar tuan-tuan, tetapi tegas. Ada tegasnya. Tidak boleh kadang-kadang kita dengan kawan ofis kita bercakap kan terlalu lembut-lembut. Ini akan mendatangkan perasaan pada lelaki. Dan ini terbukti pun. Banyak kes keruntuhan rumah tangga itu berpunca daripada tempat kerja. Maka kalau kita bekerja, sang isteri bekerja, suami bekerja, maka jaga tutur kata. Bagi perempuan yang telah beristeri, maka jangan terlalu lunak perkataan, kata-kata itu. Jangan terlalu manja, tegas sedikit. Yang keempatnya kata Nabi SAW, taat kepada suami. Salat fardu 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, jaga maruah, jaga harga diri, taat suami kamu. Maka Nabi janji, masuklah ke dalam syurga pada hari kiamat nanti melalui mana-mana pintu syurga yang kamu lalui. 4 benda tu jaga semua. 4 benda tu teras untuk kita jaga. Yang keduanya, memulakan dengan kerabat yang hampir terlebih dahulu. Bila kita nak mengunjung ni, jangan lupa pak ngah kita, jangan lupa mak lang kita, jangan lupa encik kita, jangan lupa pak long kita. Kaum kerabat, jangan lupa sepupu sepapat kita, jangan lupa adik-beradik kita. Kita lebih suka dan lebih mengunjungi orang jauh. Kawan-kawan yang mungkin baru 5-6 tahun kita kenal tempat kerja kita, tapi kita lupa mengunjungi kepada kaum kerabat kita. Kerana Nabi SAW berpesan kepada kita dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, siapakah orang yang paling layak untuk dijadikan teman rapat untuk berkawan? Lelaki ini datang kepada Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia ni yang paling kita nak jadikan kawan? Apa jawab Nabi? Nabi bagi tahu ikut turutan. Yang pertama, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Nampak tak? Dan kemudian bapa. Itulah sebenarnya yang kita kena sungguh-sungguh jaga. Dan Nabi sebut akhirnya, kemudian seterusnya mereka yang paling hampir dengan kamu mengikut pertalian kekeluargaan. Siapa tu? Adik-beradik lah. Adik-beradik. Kak kita, abang kita, adik kita. Itulah pakcik kita, abang kepada emak kita, adik kepada ayah kita. Semua tu yang lebih kita utamakan baru datang kemudian. Baru kata kawan, baru kata jiran dan sebagainya. Tu kita ikut turutan. Ini Nabi pesan sungguh ni. Sebab kita lihat hari ni orang sanggup tidak ziarah adik-beradik sebabkan 1-2 kes je. Mungkin pasal arwah ayah dulu bagi tanah, dia terasa tak berapa nak adil, ataupun dulu dalam banyak adik-beradik je, ayah mungkin bagi lebih pada adik sehingga adik dia belajar tinggi, dia belajar tak berapa nak tinggi, dia kecil hati. Maka dia kata ni semua menyebabkan dia pun tak mau ziarah lah adik-beradik. Ini perkara yang menyedihkan dan perlu dihentikan oleh generasi kita yang berbaki hari ini. Yang lepas itu sudah tinggalkan, lupakan. Maka Nabi kata, ibu, kemudian bapa, dan kemudian orang yang mempunyai tali persaudaraan kita. Ini paling penting. Kita kena jaga sungguh. Dan yang ketiganya, mendahulukan orang yang bertakwa. Ini dalam bab apa ni kita bincang? Iaitu pada bab yang kedua, ziarah. Siapa kita nak ziarah? Yang pertama, perbetulkan niat silaturahim kerana Allah cinta kepada orang yang ziarah dan kunjung menyambungkan silaturahim kerana cintai kerana Allah. Yang keduanya iaitu disebutkan memulakan dengan kerabat yang terdekat. Yang ketiga, bila kita ziarah, dahulukan orang yang bertakwa. Apa maksud dia? Iaitu di kalangan orang-orang yang soleh. Kan kadang-kadang kita suka ziarah pada kawan-kawan kita saja, tak ada masalah. Cumanya kalau ada orang soleh di kalangan kita,
orang yang baik, orang yang kita hormati, maka mengapa tidak kita berpakat dengan 2, 3 orang, 4 orang, kita pergi ziarah lah. Ada satu tempat tu mungkin ada seorang alim, mungkin ada tuan guru di tempat tu, tapi kita tak memilih untuk ziarah rumah dia. Maka ini sebenarnya adalah anjuran agama kita, supaya kita ziarah dulu orang yang bertakwa, orang yang salih, orang yang taat. Ini bertepatan dengan apa yang Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 28, yang maksudnya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan ke syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, dan juga orang yang mati syahid, serta orang-orang yang saleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Selepas Allah dan Rasul, maka para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para orang mati syahid, para syuhada, dan kemudian orang-orang saleh. Itu kita kena jadi turutan. Cinta Allah, cinta Rasul, kemudian kita cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah, dan kemudian mereka yang orang-orang saleh, orang yang taat. Maka jangan kita abaikan mereka. Dan yang keempatnya, memperbanyakkan mengenali saudara dan meramaikan sahabat. Itu antara tujuan kita berziarah. Baik, saya ringkaskan sedikit untuk kita mengambil manfaat daripada risalah yang ringkas ini sebenarnya. Adab menjadi tetamu yang bertamu. Berziarah ke rumah orang. Yang pertama, maklumkan kunjungan. Ini adab. Beritahu dulu agar tuan rumah sempat buat persiapan dan bersedia menerima tetamu. Ini adab, bagi tahu dulu. Berkunjung sebagai tetamu hendaklah memilih masa yang sesuai, tidak digalakkan pada waktu zuhur, selepas zuhur itu, dan pada selepas isyak. Melainkan tuan rumah bersedia untuk menerima kunjungan kita pada waktu tersebut. Kerana adatnya waktu tersebut adalah waktu untuk mereka berehat-rehatan. Mungkin ada yang menanggalkan pakaiannya kerana mungkin dalam rumah kepanasan dan sebagainya. Bukan waktu yang sesuai, mungkin waktu yang sudah waktu nak tidur. Melainkan tuan rumah tu kata datang lepas isyak. Macam malam tadi kita datang rumah sahabat jiran kita, memang dia jemput lepas isyak, maknanya dia bersedia. Dia ready untuk menerima tetamu. Ada yang kedua, cuba amalkan, cuba biasakan bawa buah tangan, hadiah datang rumah orang. Bawa buah tangan. Ya? Bagi salam terlebih dahulu. Dan antara sunnahnya Nabi SAW ajar kepada sahabat, para sahabat ni, bila mereka nak datang berkunjung ke rumah Nabi SAW, mereka akan mengetuk pintu rumah Nabi SAW menggunakan hujung kuku mereka. Dan ketukan itu tidak melebihi 3 kali. Tuan-tuan buat tak? Para sahabat ni ramai nak jumpa Nabi SAW. Antara adab mereka kepada Nabi SAW, kerana mereka sangat menjaga adab dengan Nabi SAW, mereka akan mengetuk pintu rumah Nabi SAW menggunakan hujung kuku. Dan ketukan itu tidak melebihi 3 kali. Dan sekiranya Nabi tidak mengizinkan mereka, maka mereka akan pulang. Kita ketuk ke hempuk? Baik. Walau bagaimanapun, kata Imam ataupun Imam Ibn Arabi, ada beberapa kaedah yang lain. Yang pertama sekali, ikut sunnah tersebut. 3 kali ketukan. Jika dia tak izinkan, dia tidak menjawab, maknanya dia tak bersedia. Tak semua tetamu tuan rumah ni nak ceritakan apa keuzuran dia. Tak semua. Kita pun kalau ada keuzuran dalam rumah, kita tak akan ceritakan pada orang. Melainkan dengan tetamu dan tuan rumah faham tentang adab. Bila dah bagi salam, dah ketuk pintu, tapi tidak ada balasan, maka maknanya tuan rumah belum dan tidak bersedia untuk menerima tetamu. Maka pulanglah. Kerana ini sifat para ulama, antara ulama sufi, mereka sangat gembira sekiranya mereka disuruh pulang. Boleh? Kita bukan sangat gembira. Kita sangat kecewa. Sebab kita tak sampai tahap itu. Nanti kita baca ayat dia. Kenapa ahli sufi, ulama sufi dia gembira? Sebab ini perintah Allah. Allah suruh. Kata Imam Ibn Arabi, yang pertamanya ikut sunnah. Ikut 3 kali. Kalau tak diizinkan, pulang. Ini Imam Nawawi juga menyebut kerana ia mengikut bertepatan dengan hadis Nabi. Yang keduanya, boleh diulang-ulang. Ini dia.
boleh diulang-ulang sekiranya rumah itu besar dan menganggapan bahawa tuan rumah tidak mendengar. Rumah besar tuan-tuan, mungkin dia satu keluarga tengah makan kat dapur belakang tu, kita ketuk macam tu, memang dia tak dengar. Maka boleh berulang-ulang untuk meminta izin untuk berkunjung ke rumah. Tengok keadaan, tengok situasi ketika itu. Dan yang kelimanya, tidak sedih jika kunjungan tidak diterima. Ini susahlah kita nak buat. Biasanya orang sedih lah, orang sedih, kecil hati. Bersangka baiklah, ini dia punya solusi dia. Tak ada, melainkan kita bersangka baik kerana tidak semua mampu menyatakan keuzuran mereka. Boleh jadi tuan rumah tak perasan, tak dengar rupanya tetamu ada depan ni. Mungkin juga mereka bersama keluarga atau tidak bersedia menerima tetamu kerana keadaan rumah mereka yang tidak bersedia. Kita kena faham. Kan kita ada rumah kita juga, faham. Dalam keadaan rumah tidak sempurna, maka tuan rumah tak bersedia. Kata seorang tabi'in iaitu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, jangan berdiri di depan rumah orang yang tidak menerima ziarahmu. Mungkin dia ada urusan, mungkin kamu ada urusan, dan tuan rumah juga ada urusan dalam rumah dia. Dan ketahuilah urusan tuan rumah adalah lebih utama daripada urusan kamu. Kita kena faham itu. Kata tabi'in, kata apa? Jangan berdiri di depan rumah orang yang orang tak mau terima ziarah kita. Kita ni ada urusan. Ya betul, kita ziarah rumah dia sebab kita ada urusan. Tetapi ketahuilah tuan rumah juga ada urusan. Dan antara dua urusan itu, urusan tuan rumah adalah lebih utama daripada urusan kita. Dan apabila tidak diterima sebagai tetamu, contohilah akhlak ulama sufi. Ada setengah ulama sufi gembira dan berharap agar mereka disuruh pulang kerana beriman dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur yang menyebutkan, jika seorang daripada kamu meminta izin sebanyak 3 kali dan tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Maknanya perintah Allah. Bila tuan rumah tak bersedia, dia ada dua tuan-tuan. Tak bersedia dengan tak sudi, lain. Tak bersedia ni kita ziarah rumah dia apa pun tak buat, tak sedia. Tak sudi lain, tak sudi ni tu kanopi 2-3 tuan-tuan, tak jemput, tak sudi lah tu. Dia bersedia terima tetamu yang ramai, tapi dia tak sudi jemput kita, lain. Tapi kalau tak bersedia, maka kita kena faham, tuan rumah ada keuzuran, dia ada excuse dia. Kita tak tahu apa masalah dia. Mungkin mak dia yang dia jaga sakit, mungkin anak dia demam, mungkin isteri dia meragam pun boleh jadi juga kan, buat hal dengan berbagi raya kan. Saya habiskan sikit. Tidak berdiri di muka pintu. Berdiri bersebelahan dengan pintu, sama ada kanan atau kiri. Ini adab. Kita bila ziarah rumah orang, jangan kita bertepatan dengan muka pintu. Contoh tu muka pintu tuan rumah. Jangan kita berdiri bertepatan dengan pintu rumah, kerana yang akan membuka pintu ni kita tak tahu siapa. Mungkin di kalangan orang-orang atau keadaan yang kita tak sepatut melihat. Mungkin yang buka tu anak perempuan dia, anak dara dia. Mungkin yang buka tu isteri dia dalam keadaan yang tak sempurna auratnya. Dia buka pintu tengok perkara yang tak sepatutnya kita lihat. Dan ini sebenarnya adab yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Janganlah kamu datang ke rumah orang berhadapan pintunya, tetapi datanglah dari bahagian tepinya dan mintalah izin. Jika diizin kamu masuklah, jika tidak baliklah. Faham? Ini Assalamualaikum, kaki dah sebelah masuk dah. Warahmatullah kat dapur dah. Sambil dia bercakap. Berlaku tak? Berlaku. Saya ada satu kes malah, tapi bukan kat sini lah, dulu-dulu kan. Dia bagi salam tuan-tuan kat dapur dah. Kita pun kat ruang tamu terkejut juga. Itu cara lah. Sebenarnya balik kepada adab lah Nabi kata. Sebab kita kemungkinan kita akan lihat benda yang tak sepatutnya, tak boleh kita lihat. Itu akan berlaku. Maka jangan berdiri depan pintu. Nabi kata tepi, kiri atau kanan, bagi minta izin. Kalau dia bagi masuk, masuk. Kalau dia tidak, maka baliklah. Baik. Menyatakan nama sebenar. Nabi membenci orang yang tidak memperkenalkan dirinya. Bila kita ziarah rumah orang, kita bagi salam, maka kita hendaklah memperkenalkan nama kita. Dan Nabi SAW pernah berlaku, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dia datang rumah Nabi SAW untuk dia melunaskan hutang bapa dia.
Lalu Nabi bertanya, siapa? Lalu kata Jabir, aku. Ana, dia kata, aku. Lalu Nabi menjawab dengan pahaman bahawa Nabi tak suka jawapan tersebut. Nabi kata apa? Aku. Contoh begitulah. Aku. Macam kita dengan anak kita jawab macam tu kan. Dia panggil abang dia nama je. Tak panggil abang ke kakak kan. Itu kita kata. Contoh kalau nama dia Aisyah, lepas tu dia panggil Kak Aisyah, dia panggil Aisyah je. Mak kata apa? Aisyah. Tu kan kakak tu. Faham tak? Nabi pun macam itulah lebih kurang. Bila Jabir kata, siapa? Nabi tanya, aku. Nabi kata, aku. Iaitu seolah-olah baginda tidak menyukai ucapan sebegitu. Maka kena sebut nama kita. Bila orang tanya siapa? Sebut nama. Ni Fauzi. Sebut je. Dan satu adab lagi, yang ulama kata, zalim kalau kita meninggalkan saudara kita dalam keadaan kita tak tahu nama dia. Kita bila datang rumah orang berkunjung ni, kadang-kadang yang sebelah kita ni tetamu lain. Tetamu orang ni. Bila kita duduk berdekatan ni, paling elok sebelum kita berpisah adalah kita kenal dan tahu nama dia. Zalim bagi orang yang meninggalkan saudaranya tanpa dia mengetahui nama saudaranya. Sebab tu antara soalan yang kita kena tanya awal bila jumpa satu orang yang kita jarang nak bertegur siapa, kita cuba usahakan tanya. Kalau orang dia kita tengok satu yang ada watak, maka dia kata, tuan, siapa nama tuan ya? Boleh saya panggil tuan, nama siapa? Boleh. Kalau kita ada pangkat abang dengan adik, kita panggil abang, nama siapa abang? Kalau pakcik, panggil pakcik dan sebagainya. Itu ada lebih baik sebab kita berpisah, kita ketahui bahawa itulah nama dia. Ada adab, tanya nama sekurang-kurangnya. Dan seterusnya lah. Antara adab-adab yang lain yang mudah kita fahamkan, tidak mengintai atau mengendap ke dalam rumah, tidak memasang telinga atau mencuri perbualan, apatah lagi perbuatan itu dengan tujuan untuk keburukan. Nak tahu cerita-cerita tuan rumah, maka kita dengar curi-curi. Duduk ada 2-3 kumpulan, kita duduk sini tapi boleh dengar apa yang disembang kat sana dengan tujuan untuk berniat buruk, maka haram. Jangan duduk selagi belum dapat keizinan. Bila masuk tuan rumah bagi masuk, jangan duduk dulu sehingga tuan rumah persilakan duduk kat situ. Ini kita main duduk, mentang-mentang sofa mahal, kita pun terus duduk. Padahal tuan rumah niat nak bagi ajak makan kat situ, meja situ. Sebab mungkin ada tetamu lain nak datang dan sebagainya. Jangan tinggal terlalu lama atau terlalu segera untuk beredar. Jangan duduk lama-lama sangat. Ataupun sekejap saja terus balik. Ambil makan kurang balik, jangan. Ini adab. Jangan duduk depan pintu bilik wanita atau tabir. Kalau wanita tu ada bahagian ada tabir dia, jangan duduk kat kawasan tu. Jangan mengamati tempat makanan keluar. Ini perangai lah. Jangan mengamati tempat makanan keluar, dapur. Jangan duduk tengok kat dapur. Bila lah lauk ni nak keluar kan. Kambing ke apa ke. Jangan. Ini bukan adab. Hendaklah bagi salam, tanya orang yang duduk bersebelahan. Jangan terlalu memerhatikan barang-barang atau perabot yang berada di dalam rumah. Menjamah makanan yang dekat dahulu. Tidak membiarkan anak-anak merosakkan harta di rumah orang. Tidak mengimami tuan rumah di rumah mereka. Bila kita datang rumah orang, masuk waktu solat, kita nak solat sama-sama berjemaah, maka paling utama jadikan tuan rumah sebagai imam. Melainkan tuan rumah itu mempersilakan kita untuk menjadi imam. Mungkin kelebihan kita dari segi alim atau kelebihan kita dari segi umur, maka silakan. Tetapi jika tidak, jangan kita menjadi imam. Kerana itulah yang disebut oleh Nabi SAW, barang siapa mengunjungi suatu kaum di rumah mereka, maka janganlah ia mengimami mereka, namun hendaklah salah seorang daripada mereka, iaitu tuan rumah, bertindak sebagai imam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dan akhir sekali, undangan jamuan open house. Ini dia punya yang benar-benar semasa lah, taklah disebut secara tertib. Bila kita datang open house, kiralah open office ke, open house ke, open taman ke, disunahkan agar datang menghadiri undangan jika tidak diundang. Disunahkan agar datang menghadiri undangan jika diundang. Jika ada 2 undangan yang kita terima, maka hadirlah yang terdekat dengan pintu rumah kita. Kan? Macam hari ni kita ada 5 jemputan. Jiran kita jemput, lorong ni jemput, datang dulu yang dekat. Ini nantilah tengoklah, aku pergi dekat Kelang dulu. Lagi balik kan aku datang rumah kau lah. Pergi rumah kita dulu. Belakang dia kata rumah saya open house pukul 3. Dan ni baru pukul 6 pagi. Tak apalah, saya pergi dulu kat sana. Nanti saya datang insyaAllah. Boleh lah, macam tengok situasi. Datang yang dekat dulu. Takut tak sempat. Kita tak boleh nak jamin kita sempat datang rumah dia.
Jangan datang suatu acara jika tidak diundang oleh tuan rumah dan seterusnya. Inilah antara adab-adabnya. Ketika berpisah, berdoalah. Doakan keberkatan seperti hadis yang kita bacakan tadi. Doalah. Memang setengahnya kalau saya pergi setengah tempat tu tiba-tiba kata, "Ustaz, minta doakan kami." Dia pun doalah ramai-ramai. Kita tak doalah, kita doa tuan rumah ni supaya Allah murahkan rezeki mereka, harta yang berbaki itu diberkati, dan berikanlah rahmat, kebahagiaan kepada keluarga ni, kesihatan, cukup lah. Kita bagi doa tu. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ringkas pada pagi ini yang menyatakan tentang adab-adab di hari Aidilfitri yang berbaki ni kita dapat perbetulkan, dan yang paling penting al-ilmu imamul amal, ilmu yang kita dapat untuk kita beramal melalui ilmu-ilmu yang benar, insya-Allah. Wallahu alam. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi